Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Terima kasih kepada saudara saya, sahabat saya, Dr. Haji Muhammad Mahmud, Ahli Jabatan Kuasa Surah Ar-Rayyan dan seterusnya, Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul pada malam ini selesai kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah. Ini merupakan pertemuan kita yang pertama, ya. Dan insya-Allah panjang umur kita, minggu depan kita akan bertemu dengan bulan yang penuh dengan keberkatan dan rahmat, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya akan bacakan, ya, satu kitab lah dekat surau kita ni, Surah Ar-Rayyan ini, ya, satu kitab yang bernama Manaqibul Ummah Muhammadiyah wa Khasaisuha, yakni kehebatan dan kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karangan Al-Alama Al-Muhaddits Al-Syekh Abdullah Abdul Qadir At-Talidi rahimahullah. Dan kitab ini telah ditafakuhkan, ya, oleh guru-guru ta'mir di peringkat negeri Perak dululah, ya, pada tahun 2016. Jadi insya-Allah mudah-mudahan, ya, dengan bacaan kitab ini memberi manfaat untuk diri saya dan kita semua. Ya, dalam kitab ini syekh ini adalah seorang syekh ataupun tuan guru dari Morocco, ya, Maghribi, dan telah meninggal dunia pada tahun 2017, baru sangat 2017. Dan beliau merupakan seorang muhaddis, ya, ahli hadis dan al-alamah dan banyak ilmu-ilmu yang lain yang ada pada tuan guru ini. Dan ini merupakan satu risalah, sebenarnya satu risalah yang tuan guru kita ini tulis untuk menterjemahkan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila dia kata, orang kata sebab apa, macam mana nak ucapkan cinta ni, nak rasa sayang ni. Ya, kalau isteri kita beli bunga lah. Kalau beli bunga lagi lah, ya, dulu cinta beli bunga lah. Lah ni dah kahwin tak beli-beli lah, bunga tepi jalan lah. Ya. Jadi untuk menzahirkan rasa cinta beliau kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka ditulis risalah ini. Risalah yang bernama Manaqibul Ummah Muhammadiyah wa Khasaisuha, yang menerangkan kehebatan dan kemuliaan umat Nabi Muhammad. Selalu kita dengar, ya, tentang syama'il Muhammadiyah, ya, syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi macam mana tuan guru ni dia bagi sedikit kelainan
bahawa sesungguhnya kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah umat yang hebat dan penuh dengan kemuliaan disebabkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak tajuk dalam ni. Malam ni saya nak baca tajuk bersempena dengan kedatangan Ramadan. Maka eloklah kita baca tajuk keistimewaan umat Muhammad dengan kedatangan Ramadan dan Lailatul Qadar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darin amin. Di antara keistimewaan dan kemuliaan yang besar adalah pensyariatan ibadah puasa di bulan Ramadan. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bila kata keistimewaan dan kemuliaan dengan pensyariatan ibadah puasa ini, walaupun sama seperti umat-umat yang terdahulu, tapi tidak sama segi ganjaran-ganjaran yang Allah sediakan di dalam bulan ini kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita kira-kira dalam 12 bulan ada 1 bulan yang Allah bagi khas, namanya Ramadan. Yang 3 bulan lepas ataupun 2 bulan lepas kita dah berdoa kepada Allah, seperti mana tuan imam kita baca, ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 2 bulan lepas. Tetapi salafus soleh lagi 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa kepada Allah, sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi 1 bulan yang dikatakan pesta ibadah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ibadah puasa ni kita tahu, satu ibadah yang akan melahirkan orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Sebab itu istimewanya pensyariatan itu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti umat-umat yang terdahulu. Dan di bulan Ramadan ini digalakkan menghidupkannya. Menghidupkannya. Apa yang Nabi sebut? As-siyam wal qiyam. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa pada siang harinya, berpuasa dengan penuh iman, sebut iman juga, dan bersungguh-sungguh imanan wa ihtisaba, mengharapkan keridaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Nampak? Siam. Mana kata puasa kita itu dengan iman dan bersungguh-sungguh, bukan puasa yang main-main. Sebab itu bila nak datang bulan puasa ni, kebanyakan orang, sebahagian manusia ni, dia fikir susah, dia fikir letih. Tambah sekarang ni musim panas. Macam mana nanti puasa nanti 40 darjah ni. Teruk kita lenyo tu, lembik fikir tu, kelapar, lapar. Nampak? Sebab itu Buya Hamka, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Buya Hamka dia kata bahawa puasa ini memerdekakan manusia. Maka orang tanyalah, macam mana puasa itu boleh memerdekakan manusia? Kata Buya Hamka rahimahullah, dia kata, cuba kamu tengok, kalau bulan selain bulan puasa, kamu diperhambakan oleh nafsu makan, kata. Betul tuan-tuan? Ya, semua orang macam tu, kebanyakan. Bila pagi mesti nak sarapan. Sebab apa? Kata, kalau tak sarapan tak boleh buat kerja, kata.
Kena minum Nescafe tu, Nescafe tarik. Oh, kalau tak boleh kerja, aku tak boleh kerja kalau tak ada Nescafe tarik. Ataupun teh tarik. Nak makan, nak minum. Lepas tu pukul 1 kita rehat, kita cari makan juga, makan tengah hari. Oh, ini mesti makan, nak kuatkan badan kan. Makan tengah hari, makan nasi. Itu ada pula orang satu perangai, mungkin pukul 4 petang, mereka suka minum petang. Pisang goreng, karipak, kupat. Baik, tu balik. Lepas tu pula sekarang malam pukul 7, ya, ataupun pukul 8, makan malam pula. Makan malam. Makan malam, lepas makan malam nak tidur pula ada orang satu perangai. Siapa namanya? Biskut Mary, Cicoh dengan Milo. Itu nak tidur. Abang tidur. Ada. Berapa kali? Lebih kurang 5 kali kita makan. 5 kali. Kurang-kurang 5 kali. Ada orang 6 kali. Maka bila puasa datang, Ramadan, yang sarapan tadi, makan tengah hari tu tadi, minum petang tu tadi, kita tak makan, tak minum. Boleh tak kita hidup? Boleh. Boleh tak kita bekerja? Boleh. Boleh tak kita berjalan? Boleh. Nampak? Apa yang sebenar itu kita Buya Hamka kata bahawa kita sebenarnya dalam 11 bulan itu diperhambakan oleh nafsu makan. Kita tak ingin makan. Maka sebab itu puasa itu dia memberikan kekuatan. Dengan sahur itu, maka bersahur itu Nabi sebut sebagai adanya barakah. Tasahu walau jura'atu minal ma'. Walaupun segelas air kita minum ada keberkatan, maka kita boleh tahan diri kita 12-13 jam dengan rasa kesungguhan, ihtisabah dan mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dosa-dosa kita yang lalu diampunkan. Maka kita menghidupkan siang kita ini dengan kita bekerja mencari rezeki. Dan juga kita tidak lupa untuk berzikir kepada Allah. Ada orang buat halaqah-halaqah ataupun tadarus Al-Quran. Silakan. Dan bila malam pula, apa yang Nabi sebut? Nabi sebut apa dia? Man qama Ramadana imanan wa ihtisabah. Siapa yang menghidupkan malam-malam dalam bulan Ramadan? Macam mana kita menghidupkan malam-malam Ramadan? Dan kita bertarawih. Bertarawih, ada orang bertadarus lagi, ada orang berqiyamul lail lagi, ada orang iktikaf lagi. Subhanallah. Hidup. Sebab itu kata 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan. Dalam Ramadan ini, jangan kita sia-siakan walaupun 1 jam ataupun 1 hari ataupun 1 minggu. Tak ada. Ya, sebab apa? Di sana dipenuhi dengan ibadah-ibadah. Nabi suruh hidupkan ya Ramadan tersebut. Dengan amalan-amalan, ya, dengan amalan-amalan tambah lagi amalan-amalan sunat. Ya, serta dianugerahkan. Apa amalan sunat dia tadi? Itu sunat tarawih. Sunat tarawih ni bila masuk Ramadan ni orang berbalah balik lah. 8 ke 20, 8 ke 20. Bila sampai je Ramadan itulah. Tak ada benda lain. Orang Islam ni. Nampak? Tuan-tuan. Yang jadi masalahnya orang yang tak buat. Ini jadi masalah. Maka banyak amalan itu, antara amalan tarawih ini hanya dalam bulan Ramadan. Ya, bulan Syaban tak boleh sembahyang tarawih. Bulan Syawal tak boleh sembahyang tarawih. Dalam Ramadan, maka hidupkanlah malam-malam dalam bulan Ramadan dengan solat sunat tarawih dan amalan-amalan malam yang lain. Serta dianugerahkan Lailatul Qadar kepada yang menghidupkannya. Nampak? Jadi, untuk dapat Lailatul Qadar ini, Nabi memang suruh 10 yang terakhir. Ya, tapi itu orang yang dah pro, tuan-tuan. Amatur macam kita ni janganlah. Dia kena mula daripada malam yang pertama.
Malam pertama Ramadan dah kita ni sentiasa bersedia untuk 10 malam terakhir tu. Sebab itu malam 10 terakhir itu merupakan malam pecutan terakhir, bukan malam baru nak mula. Tapi setengah orang itu ya baru nak mula. Baru mula nak datang masjid, baru mula nak qiyamul, baru mula nak suar muka. Mana mahu. Lee Chong Wei nak jadi juara dunia tuan-tuan. 4 bulan berlatih main badminton. Perempuan. Baru jadi juara dunia. 4 bulan bersedia. Kita nak jadi orang bertakwa. Juara takwa. Innalil muttaqina mafazah. Orang-orang bertakwa ni adalah orang yang menang. Nak menang dunia akhirat. Nak menang akhirat syurga. 10 hari ya. Itu ceritanya bila orang datang Ramadan ni dia beribadah bukan kerana Allah, kerana Ramadan. Bila habis Ramadan, habis lebuh. Hak semayang malam lebuh, hak tadarus Quran pun lebuh. Lebuh di mana tak ada dah. Hilang. Sebab apa? Ibadah dia sebab nak Ramadan ni, berlatih dia sebab dah. Kita bukan macam tu. Sebab itu istimewa dan kemuliaan yang besar dalam ibadah puasa. Ibadah Ramadan ini Allah bagikan satu malam yang dianugerahkan, iaitu malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ni pula Allah sebut dalam surah Al-Qadar, khairum alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? 84 tahun. Kalau orang tu umur 84 tahun, dia 1000 bulan. Boleh ke kita hidup 84 tahun? Ada orang tua-tua kita ada lah. Kita ni tentar. Sebab itu pastikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik kita buat. Sebab kita tak tahu kita hidup lagi ke hidup Ramadan akan datang. Bersyukur sangat-sangat muslimin muslimat. Sebab apa? Kita Allah panjangkan umur jumpa Ramadan. Jadi jangan main-main, jangan sia-siakan. Banyak perkara tuan-tuan. Sebab itu ibadah ini Allah bagi Al-Qadar. Nabi suruh 10 yang terakhir. Tapi kita kena praktis daripada malam 1 lagi. Dan kita niat tu kerana Allah. Kalau kerana Al-Qadar, habis. Oh, malam 21 tadi ya. Oh, dia cerah hari ni. Oh, dah cerah dah. Tak payah pergilah masjid dah. Dah habis dah qadar dah. Nampak? Ni sebahagian daripada orang yang hanya itu kata main-main. Habis. Tak, tuan-tuan, kalau Al-Qadar dah berlaku, tak berlaku, terus habiskan. Mantapkan amalan kita pada malam-malam Ramadan ini. Sampailah malam yang terakhir. Tak ada masalah. Tapi orang yang semata-mata kadang-kadang dah habis dah malam tadi dah. Betul dah. Hari ini rasa lain macam lah. Malam tadi dah dah. Ini masalah. Sebab itu kena betulkan niat kita. Niat kita semua yang kita buat dalam Ramadan ini adalah kerana Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Mana kata tak tahu berapa Tuhan bagi. Tapi nilainya 1000 lah. 1000 dan lebih. Subhanallah. Itulah yang didengki oleh umat-umat yang sebelum kita. Sebab umat dulu beribadah 84 tahun baru dapat pahala satu malam macam umat Nabi SAW. Nampak? Kita dapat satu malam sama dengan orang dulu punya ibadah 84 tahun, tuan-tuan. Apa lagi yang kita nak khabar bahawa kita ni beruntung sangat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini adalah antara kemuliaan dan nikmat yang terbesar yang menjadi kelebihan kepada umat ini. Dan Ramadan dianggap sebagai antara bulan-bulan yang barakah, yang menghapuskan padanya kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang besar. Yalah, nak masuk syurga mestilah tak ada dosa.
Dan kita masuk syurga pula melalui satu pintu yang namanya Babur Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Oh, nama surau. Masuk, bukan masuk syurga. Masuk pintu surau Rayyan. Babur Rayyan. Subhanallah. Ni Ustaz Maimin. Jadi, ini satu keistimewaan yang terbesar dan kelebihan kepada umat ini. Dosa diampunkan, kesalahan banyak. Saya pun banyak tuan-tuan dosa. Kita semua. Ya, kesalahan kita kepada Allah Ta'ala. Dosa kita, dosa besar, dosa kecil. Jadi dengan satu ibadah ini, seolah-olah kita dicuci. Cuci. Ya, luaran kita, bukan hanya dalaman kita, bukan hanya luaran kita. Maka sebab itu kita dalam bulan ni kita bertukar menjadi orang baik. Pergi semayang subuh awal, penuh suara. Ya, maghrib pun ramai. Zuhur asar ni orang pergi kerja kan. Subuh ramai. Maka Syawal pun macam itulah. Dan seterusnya. Ya, hari ni semua orang kempen subuh macam Jumaat. Subuh macam Jumaat. Boleh tak? Boleh. Apa tak bolehnya? Malaysia boleh. Tuan-tuan muslimin muslimat ni rahmati Allah sekalian. Maka sebab itu, ya, bulan ni bulan yang barakah. Berapa kadar zakat kita? RM7. Anda tahulah. Kena bayar lah. RM7. Berapa ringgit tu yang kedua? Tahu RM7 lah. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah menzahirkan kepada hamba-hambanya dengan pelbagai rahmat. Banyak. Apa dia? Nampak? Dengan menutup serapat-rapatnya pintu neraka. Pintu neraka ditutup serapat-rapat. Dan membuka seluas-luasnya pintu syurga. Apa lagi kita nak bulan ni? Maka bulan ni bulan rahmat, bulan barakah. Bukan malam. Kita kata bulan yang kata, bulan lapar. Dahaga, dah. Sebab itu orang membebaskan luasnya pintu syurga dibuka serta membebaskan daripada neraka pada setiap hari bilangan yang tidak terhitung banyaknya. Jadi amalan dalam bulan Ramadan ini kita lipat gandakan. Bersedekah. Nabi sedekah bulan ni macam angin lalu. Laju. Laju. Sedekah. Ada orang kata sedekah subuh dan sebagainya. Tuan-tuan fikirlah macam mana duit-duit kita nak bersedekah ni. Online ada orang online. Surau pun boleh bagi lagi surau. Lagi boleh imarah surau kita ni. Fikirlah. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 185, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Nampak? Bulan Ramadan ini, bulan Ramadan, syahrul Ramadan, bulan yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan. Allazi unzila fihi al-Quran. Padanya diturunkan Al-Quran. Subhanallah. Maka bulan Ramadan ini bulan turun Quran. Sebab itu Ramadan ini jadi mulia. Kata Imam Ghazali rahimahullah. Kata apa? Siapa-siapa yang bersama dengan Quran dia akan jadi mulia. Ingat tu. Siapa-siapa yang bersama Quran dia akan jadi mulia. Jibril bawa Quran, turunkan Quran, wahyu, bawa wahyu, Quran. Maka Jibril jadi mulia.
Jadi mulia. Kemudian Quran itu turun dalam bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu jadi mulia disebabkan turunnya Quran pada bulan Syahrul Ramadan allazi unzila Quran. Dan Quran itu turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bertambah mulia lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertambah hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Quran itu turun juga kepada kita. Ya, diwariskan kepada kita. Maka kita jadi kuntum khaira ummatin, umat yang terbaik. Umat yang terbaik ini Allah declare dalam Quran. Siapa dia? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat yang mulia. Maka sebab itu sungguh-sungguh tuan-tuan kita menghidupkan Quran. Ini bulan Quran. Bulan puasa ni bulan Quran. Khatam kita, baca kita. Mana kita mampu tuan-tuan? Tak mampu kita baca, kita dengar. Dan boleh dengar, pasang. Galakkan anak-anak membaca Al-Quran dan sebagainya. Maka sebab itu, ya, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini bulan yang diturunkan Al-Quran. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, hudan linnas. Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia, betul, bukan kepada orang Islam. Maka orang yang bukan Islam itu mengambil Al-Quran itu, maka dia jadi mulia. Walaupun kita orang Islam, kita meninggalkan Al-Quran, kita jadi hina, tuan-tuan. Sebab tak bersama dengan Quran. Tengok. Sebab itu tengok, tuan-tuan. Contohlah, contoh orang-orang yang hafal Quran. Subhanallah, Allah angkat. Jadi mulia. Ya, imam-imam kita, tuan imam kita, imam-imam masjid besar, masjid Putra ke, masjid semalah hafiz. Orang angkat, mulia. Adik Qayyim kita, saudara Qayyim kita, Qari antarabangsa. Walaupun Qayyim ni orang buta tuan-tuan. Tak nampak. Tapi baca Quran. Hak kita nampak tak baca Quran. Hafal Quran walaupun buta, kita celik tak apa-apa. Inna a'tayna qul huwallah, inna a'tayna qul huwallah, itu mujurlah hafal juga, alhamdulillah. Adalah juga hafal, syukurlah. Tapi nak khabar nampak, dengan bersama Quran Allah angkat kemuliaan kepada manusia. Bersama itu mukjizat yang tinggal kepada kita. Walaupun dah sudah 1400 tahun Nabi dah meninggal dunia. Nabi dah wafat 1400 tahun dah. Mukjizat Nabi-Nabi lain dah tak ada dah. Tongkat Nabi Musa dah tak ada dah. Bahtera Nabi Nuh dah tak ada dah. Wafat Nabi habis. Tapi mukjizat Nabi SAW, walaupun Nabi dah wafat, masih lagi ada bersama kita mukjizat. Itulah dia Al-Quran. Tapi berapa ramai orang nak guna? Berapa ramai manusia nak guna Al-Quran sekarang? Dia kata ni zaman Android. Zaman orang naik ke bulan, boleh ke lagi baca Quran ni? Berguna ke lagi Quran ni? Di sinilah keimanan kita kepada kitab Al-Quran. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Nampak? Ya. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Jadi dalam kitab ni dia banyak hadis. Sebab tuan guru kita muhaddis, ahli hadis. Dia bawa hadis-hadis yang masyhur, yang sahih. Maka ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin.
apabila, maksud hadis, apabila tiba bulan Ramadan, nampak? Idza jaa Ramadan. Mana kata malam satu malam kita mula tarawih. Itu Ramadan lah. Bila masuk di Ramadan ni, tiba bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, akan dibuka pintu-pintu syurga. Subhanallah. Mana kata apa dia tuan-tuan? Pintu-pintu kebaikan dibuka. Kita nak buat apa? Nak bersedekah, nak nolong orang, kita berdoa. Oh, doa. Jangan betul. Ya, doa kepada saudara-saudara kita di Gaza, di Palestin. Ini kebaikan. Jangan kita tangguhkan. Nak bersedekah kurma ke, nak macam dah. Beli kurma ubuh lampu, sedekah. Bersedekahlah. Pintu-pintu kebaikan. Dan juga banyak tuan-tuan orang nampak 30 hari ni, insya-Allah kalau 30 hari ya, adanya berbuka puasa, iftar. Oh, kalau kat Mesir dia panggil Maidatul Rahman. Ustaz Muhaimin, Dr. Muhaimin dulu atas di Mesir, pelajar Mesir. Maidatul Rahman, hidangan Tuhan. Hidangan Tuhan yang Maha Pemurah. 30 hari. Gantung kuali pun tak apa. Tapi ada orang suka pergi bazar Ramadan ya. Tengok dah kat Putrajaya kita dah kemah-kemah dinaikkan. Tak apa tuan-tuan nak pergi bazar. Pergilah. Tapi ingat, bazar Ramadan jangan jadi bazir Ramadan. Itu dia. Beli. Lepas tu tak memakan. Tak makan, kita buang dalam tong sampah. Ya, orang di Gaza sebulan, seminggu tak jumpa makan. Kita keliling dia dengan makanan, tapi kita buat bazir Ramadan. Maka mana dia yang kita simpati kepada saudara-saudara kita di Gaza ni tadi? Kita berdoa kepada Allah supaya Allah turunkan pertolongan. Kesian. Tapi kita sini buang nasi, buang lauk, buang buang. Ini. Tahu ini punya cerita tuan-tuan, azam saya sendiri dan kita semua. Cuba minimum elokkan pembaziran. Elokkan pembaziran. Bila kita dengar Allah Subhanahu wa taala firman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Betul. Kalau kamu syukur berterima kasih. Ya, berterima kasih. Aku akan tambah lagi. Tapi kalau kamu kufur nikmat ni ada. Nasi berah ada. Walaupun orang kata beramai, tapi nasi buang. Apa cerita? Ingat, azab aku sangat pedih. Ini kata kufur nikmat. Tidak bersyukur ni, wala in kafartum, tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Ingat azab. Sebab itu saya teringat cerita. Satu cerita ni. Cerita betul tuan-tuan. Cerita apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Iraq hari ini. Yang jaga tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia? Syria, Iraq tuan-tuan. Sebelum perang Teluk. Sebelum perang Teluk ni, duit dinar Iraq ni tuan-tuan, lebih kurang $100 ni dalam 50 dinar. Mana kata ya, berapa? 400 ringgit kita 50 dinar. 400 lebih ya, 400. Ni dulu sebelum perang Teluk, 50 dinar, $100. Sebab apa? Sebab mewah. Tuhan bagi minyak. Macam juga Syria, mewah.
Minyak ni, kita kena pergi ke laut, tuan-tuan. Ni minyak atas darat lah. Yang ambil tu. Pam tu. Minyak atas darat. Jadi yang berlaku apa dia? Ini kata cerita kawan ni, Iraq. Kita tahu makan makanan Arab ni. Kambing goliknya, ayam panggangnya, sayurnya, kuihnya, penuh meja. Maka yang makan, semua dah makan sikit, makan sikit, makan sikit, makan sikit, makan sikit. Dah makan, apa jadi? Buang. Itu cerita dulu zaman mewah. Azan dulu ke Ustaz? Betul? Azan dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا محمد رسول الله. ووعظه مقوما. Okey. Sikit lagi ya. Baik. Jadi itu peringatan lah untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Tak apa, pergilah bazar Ramadan nak kita, tapi ingat, jangan kita membazir. Jangan membazir. Membazir itu pun lah ayat yang lain ada saudara syaitan. Jadi sepatutnya itu dia. Bila bulan puasa ni dibuka pintu jannah ni, mana kata kita buka pintu kebaikan. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Dan kita menutup keburukan yang kita ni. Tamak, haloba. Ya, nak ambil bubur lambuk satu cukup. Dok nak ambil 4. Ambil 4, bawa letak. Lepas tu makan satu. Tu pun mujur makan. Lepas tu mana? Buah dalam peti air. Buah dalam peti air 2-3 hari tak makan, tuan-tuan. Lalah mana? Dalam tu sampah. Ini sikap ni patut kita buang, tuan-tuan. Kita tutup ketamakan itu. Sebab itu puasa ini introspeksi, satu muhasabah untuk diri kita. Memang kita nampak tak cukup ni, tak cukup. Tak cukup sebungkus ni, bubur lambuk ni tak cukup. Nak ambil 2, tengok makan satu. La hawla wa la quwwata illa billah. Maka sebab itulah saya katakan bahawa ya, kita membuat perancangan
dengan kedatangan Ramadan kali ini, sebab Allah pilih kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dianugerahkan Ramadan ini kepada kita. Maka kita kena buat yang terbaik. Kena buat the best. Dan bukan hanya kita ni bulan Ramadan kata sebab puasa ni satu budaya, puasa jadi budaya. Tak. Ini adalah ibadah dan dalamnya ada al-qadar yang kita kena rebut. Ya, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Cukuplah sekadar itu, mudah-mudahan memberi manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Saya minta ampun dan maaf jika melakukan kesilapan dan kesalahan yang menguris hati dan perasaan tuan-tuan sekalian. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisyairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan surah Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.